karhal musyrikun wa kafa billahi syahida. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Jumaat yang penuh barakah, 18 Zulhijjah 1444 Hijrah, bersamaan dengan 7 Julai 2023 Masehi. Tak lama lagi, dalam seminggu lebih lagi kita akan menyambut ulang tahun Ma'al Hijrah. Hari ini kita masih lagi dapat menjejakkan kaki kita ke masjid ini, alhamdulillah. Jadi pertama-tamanya kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas rezekinya, atas kehidupan yang masih diberikan, atas nikmat iman dan Islam yang dapat kita kecapi pada hari ini, untuk kita terus mengabdikan diri kepadanya sebagai hamba-Nya bagi memenuhi tuntutan-tuntutan syariatnya. Saya mewakili Persatuan Belia Masjid Selangor, Abdul Qadir bin Syahrudin, dengan kerjasama Masjid Qaryah Kampung Rincing Hulu, masih lagi meneruskan program Klinik Faraid untuk sama-sama kita menyemak semula kefahaman dan tindakan kita yang kita buat untuk memastikan harta-harta yang diamanahkan kepada kita semua semasa kita hidup di dunia ini disalurkan ke jalan yang benar, jalan yang diridai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seawalnya tadi saya membacakan ayat daripada surah At-Taubah, ayat yang ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mafhumnya, hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan solat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada sesiapa pun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi tajuk kita pada hari ini untuk peringatan bersama, peringatan pada diri saya dan peringatan pada tuan-tuan semua, tajuknya ialah Pemakmur Masjid Allah, pemakmur masjid-masjid Allah. Jadi untuk itu sama-sama kita teliti, kita semak diri kita, adakah kita mempunyai ciri-ciri orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Pertamanya kita kena tahu dululah apakah itu masjid-masjid Allah. Masjid-masjid Allah ni secara biasanya yang kita faham ialah masjid, bangunan tempat kita mendirikan solat secara berjemaah. Termasuklah juga surau. Surau juga adalah kategori masjid juga. Cuma di Malaysia kita panggil surau, musalla. Namun dari segi harfiahnya, dari segi bahasanya, masjid itu perkataan Arab yang ma tu berbaris atas ialah tempat, dan masjid kan sa sin jim dal tu sajadah, sujud, tempat sujud. Jadi masjid ialah tempat sujud. Di manakah tempat sujud? Di seluruh muka bumi Allah ialah tempat sujud. Bahkan dalam keadaan yang terdesak sekalipun, di dalam laut, di dalam air juga boleh dijadikan tempat sujud. Pada dasarnya lah yang ada daratan dalam laut tu, boleh sah solat dalam tu jika tiada tempat yang kering. Dalam laut lah, mungkin penyelamat boleh rukhsah solat dalam laut selagi mana boleh sujud, tempat sujud. Jadi tempat sujud ini adalah seluruh muka bumi Allah, dan hanya tempat-tempat yang tak boleh kita bersujud di situ ialah tempat-tempat yang tidak suci daripada najis. Contohnya tanah perkuburan, tandas yang tidak suci daripada najis, ada bangkai. Okey.
Dan ciri-ciri orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, masajid Allah, ialah pertama, orang-orang yang beriman kepada Allah. Amana billah, beriman kepada Allah. Dan kemudian yang kedua ialah beriman kepada hari kemudian, yakni hari akhirat. Beriman kepada hari akhirat. Dan seterusnya tetap mendirikan solat. Yang keempat, menunaikan zakat. Dan yang kelima disebut dalam ayat ini ialah tidak takut kepada sesiapa pun, melainkan hanyalah takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah 5 ciri-ciri orang yang memakmurkan masjid Allah. Selain daripada masjid rumah Allah yang kita datang mendirikan solat berjemaah ini, juga masjid Allah ini, seluruh muka bumi Allah ini, ke mana saja kita pergi, kita kena bawa 5 ciri-ciri ini, iaitu beriman kepada Allah, hari kemudian, hari akhirat, mendirikan solat, tetap mendirikan solat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada sesiapa pun, melainkan hanya kepada Allah. Sebab kita sebagai hamba Allah, pergi ke mana-mana pun, kita masih tetap hamba Allah yang perlu patuh kepada apa saja perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Jadi barulah kita dapat memakmurkan masjid-masjid Allah. Jadi antaranya dalam memakmurkan masjid-masjid Allah ni adalah pengurusan aset, pengurusan sumber-sumber yang ada di sekeliling kita, sumber alam. Tidaklah boleh kita membuat pembalakan sesuka hati, mestilah mendapatkan keizinan daripada pihak berkuasa agar pembalakan itu tidak melebihi daripada had yang sepatutnya. Itu dari segi alam sekitar. Kemudian tidaklah boleh kita buang sampah merata-rata. Bahkan sampah-sampah itu sebenarnya tidaklah sampah, selagi mana ia boleh dikitar semula. Jadi kita faham 5 ciri-ciri ini, pergi mana-mana pun itulah tempat sujud kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di situlah juga kalau kita sedang dalam perjalanan, tak jumpa RNR, tak sempat sangat sampai nak RNR tu, kita dah sediakan dah ada dalam kereta kita sejadah. Kita dah sediakan dah ada botol spray yang kita bawa bersama untuk ambil wuduk, berhenti tepi jalan boleh solat. Sebab apa? Sebab kita tahu pergi mana-mana pun kita adalah hamba Allah. Kita akan sujud kepada Allah SWT. Tetap mendirikan solat dan menunaikan zakat. Dari segi hukum fiqahnya, menunaikan zakat ni ialah 2.5% daripada pendapatan yang kita ada, harta yang kita ada. Tetapi di situ kita kena faham maqasidnya, tujuannya adalah untuk kita berkongsi apa yang kita ada, walaupun sedikit. 2.5% tu tidak banyak. Dan kalau kita ambil semangat berzakat itu, kita terjemahkan kepada bentuk infak, menolong orang, membantu masyarakat, kejiranan, melihat keadaan mereka, adakah mereka cukup makan atau tidak, pakaian mereka macam mana, anak-anak pergi sekolah macam mana. Kita memahami tujuan zakat itu, pasti kita akan mengeluarkan sebahagian daripada harta kita untuk saling membantu sesama umat Islam kita dan sesama kejiranan kita. Jadi untuk memenuhi 5 ciri-ciri ini, kita perlu membuat persiapan. Dan Allah telah menyebutkan dalam surah 59, surah Al-Hashr ayat ke-18, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Mafhumnya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yakni akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan Allah memerintahkan supaya perhatikan apa yang telah dia buat untuk hari esok. Hari esok ni yakni hari akhirat lah. Persiapan kita untuk hari akhirat ni macam mana? Kita tahu nanti kita akan meninggal dunia, segala harta kita ni nanti akan diwarisi oleh waris-waris kita. Dan hari ini harta-harta tersebut tidak sepenuhnya berjaya cair dan diwarisi oleh waris-waris dalam kalangan umat Islam pada hari ini di Malaysia. Kebanyakannya masih lagi terbeku kerana beberapa faktor. Pertamanya, faktor yang paling utama ialah faktor kita semasa hidup kita tidak membuat perancangan. Kita tidak bercakap soal harta kepada waris-waris kita. Kita tidak membincangkan bagaimana pengagihannya.
Kita tidak memberi pendidikan kepada mereka tentang hukum-hukum Allah terkait dengan pewarisan harta. Maka hari ini terkumpul sebanyak 90 ribu juta, 90 bilion harta pusaka yang terbeku di Malaysia tidak berjaya dituntut oleh waris. Dan itu adalah satu isu, bukan isu peribadi keluarga satu saja, tetapi ia melibatkan satu komuniti, satu umat Islam di Malaysia. Disebabkan kita tidak memenuhi tuntutan ayat ini, iaitu untuk memperhatikan apa yang telah kita perbuat untuk hari esok, membuat persiapan. Sedangkan nanti di alam barzakh Allah akan tanya, harta kamu pergi ke mana? Memang ada yang kita belanjakan untuk masuk tabung masjid, untuk sedekah pada bulan Ramadan, memang ada. Tetapi bila kita meninggal, ada harta-harta lain yang tidak berjaya kita belanjakan, yang itu akan diwarisi oleh waris-waris kita. Jadi harta-harta itu Allah akan tanya juga, harta kamu kenapa terbeku macam tu je? Waris kamu ada hak kepada harta-harta tersebut, wajib mengikut hukum faraid, kenapa tak berjaya dilaksanakan? Apa kamu buat waktu hidup di dunia? Kamu tak buat perancangan ke? Allah akan tanya. Jadi untuk itu sama-samalah kita mengambil tindakan untuk membuat perancangan. Boleh bersama dengan pihak masjid, boleh berhubung dengan pihak masjid dan Persatuan Belia Masjid Selangor untuk kita lihat apakah tindakan-tindakan yang boleh kita buat untuk buat perancangan pada harta-harta yang kita ada, supaya nanti bila dalam alam kubur nanti, bila Allah tanya, kita boleh jawab, ya Allah, aku telah melaksanakan ini dan ini, untuk memudahkan waris-waris aku mendapat haknya masing-masing. Jadi saya berkongsi satu kisah. Sekarang saya berkhidmat di sekolah di kawasan Keramat. Semalam saya ajar matematik tingkatan 1. 4 kali saya ulang soalan itu, penerangan dia macam mana nak dapatkan penyelesaian masalah matematik tersebut. Kemudian saya jalan kepada satu meja pelajar, dan akhirnya sampai kepada pelajar perempuan ni, saya tanya, kenapa buku awak kosong? Cikgu dah tunjuk dekat depan sampai 4 kali. Awak tak salin ke? Awak faham ke tak? Cikgu, saya buat macam mana pun saya tak pandai matematik. Jawapan saya ialah, sebenarnya awak bukan tak pandai, awak tak buat. Macam mana awak tahu awak pandai ke tak kalau awak tak buat? Sekarang ni buku awak kosong, tak bertulis apa-apa, maksudnya awak tak buat. Begitulah keadaan umat kita pada hari ini tentang pewarisan harta, yang mana bila cerita pengagihan harta ni, ingat matematik tambah tolak darab bahagi saja. Padahal sebenarnya bukan itu. Sebenarnya lah kena buat, kena ada tindakan, baru kita tahu macam mana laluan dia. Jadi itu saja untuk perkongsian pada hari ini. Semoga mendapat manfaat dan menjentik hati kita lah untuk memikirkan sesuatu, apa tindakan perancangan yang nak kena dibuat untuk harta-harta yang masih ada dalam tangan kita, yang masih boleh kita kawal semasa hayat kita. Boleh berjumpa dengan wakil pihak masjid ataupun wakil Persatuan Belia Masjid Selangor, ada kaunter di luar. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.